kami di KS pun dah banyak cover tentang ringgit dan dah banyak cover kerajaan yang sedia ada. Cakap bahawa ini faktor luaran dan berkaitan dengan jurang kadar faedah Amerika Syarikat dan juga ringgit Malaysia, faktor permintaan yang lemah di China yang menjadi destinasi ekspor, antara destinasi ekspor utama negara kita, dan kita kata kena bagi masa supaya benda ni dapat selesai dengan adanya usaha ke arah meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain, masukkan FDI yang lebih banyak yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Itu kita semua recognize dan kita sokong di KS. Dan apabila Fed ataupun bank negara, the equivalent of bank negara di United States, di Amerika Syarikat mula menurunkan kadar faedah dan spread perbezaan antara kadar faedah di Malaysia dan di Amerika Syarikat tidak terlalu ketara, maka mereka yang allocate the asset, duit ni, pelaburan ni, mereka akan cari ataupun kembali ke negara seperti Malaysia sebab dah kadar faedah di Amerika Syarikat yang memberi pulangan kepada mereka dah tidak terlalu tinggi berbanding dengan kita. So kita dah defend. Tapi Syaril, saya nak hari ni saya nak kata response daripada government, walaupun benda ni external kebanyakannya dan walaupun it takes time, tetapi I think response daripada government setakat ini agak rubbish lah. Agak rubbish. Dua sebab. Sebab pertama, macam dia tak take seriously isu ni. Keluar kenyataan daripada PMX sewaktu dia ada di satu majlis, dia kata tanya Governor Bank Negara. Okay, dari segi teknikal Governor Bank Negara boleh jawab, tapi you are the Prime Minister and you are the Finance Minister. Duit ringgit kita ni dah mencecah paras yang paling rendah sejak you were Finance Minister last time around. I mean, that record is owned by you now. Number one, number two is by you now. And that's all you can say. Itu saja yang you boleh cakap. Governor Bank Negara boleh ni. Sebab bagi saya, paras kekuatan ringgit ni, dia bukan saja soal fundamental. Dia soal sentimen. Dan sentimen ini mesti diurus dengan baik. Dan bila sentimen itu tak diuruskan dengan baik, maka ini akan memberi kesan kepada keyakinan pelabur kepada Malaysia. Dan kesan kepada rakyat kita juga, sebab seolah-olah benda ni tak serius. Sedangkan bila dia, PMX, pembangkang, saya rasa tak payah kita ulang di keluar sekejap. Macam-macam dia cakap. Zafrul, dia hairan sebab Zafrul tak ambil berat pasal paras ringgit. Zafrul pada masa tu Menteri Kewangan, sekarang ni Zafrul adalah menteri kepada PMX sendiri. Dan dia kata ringgit lemah sebab hang tak pandai jaga negeri. Meaning the government then lah. So bila you dah cakap macam tu, then you kena tahu bahawa bila kena batang hidung sendiri dan ringgit jatuh waktu you jadi kerajaan, waktu you are the Prime Minister, then at least treat it with the same seriousness yang you dulu tuntut kerajaan. Apa yang KJ harapkan cara dia respon tu? Apa yang patutnya dibuat? Patut ada mungkin jangan buat press conference di tepi majlis lah. Benda ni serius. Walaupun ia akan ambil masa, walaupun ada jawapannya, tapi ambil serius lah. Prime Minister dengan Finance Minister, ringgit dah jatuh pada kadar yang paling rendah sejak tahun 1997. Ya, kita faham external factors, dan kita faham kalau you cakap pun akan ada orang yang masih lagi benci, masih lagi cakap macam-macam dan tak akan terima apa yang PMX cakap. Tapi you're the Prime Minister, you're the Finance Minister, you should say something. Kalau saya di kedudukan Datuk Seri Anwar, saya akan panggil press conference. Saya akan ada Governor Bank Negara sebelah saya, akan ada ni MK2 sebelah saya, dan saya akan terangkan bahawa ini adalah langkah-langkah yang telah pun kita ambil. Ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan ringgit rendah. Ini adalah good news yang ada sekarang ni. Contoh KLCI tengah, bursa saham Kuala Lumpur tengah naik dan sebagainya. So itu membina confidence, dan orang pun kata okay, kita bagi peluang. Tetapi bila ada vacuum dari segi komunikasi, dan kita tak boleh salahkan menteri-menteri lain, sebab ini adalah
tugas dan tanggungjawab khusus hakiki seorang Menteri Kewangan. Then they want the Prime Minister to say something, and the Minister of Finance to say something. Syaril? Saya rasa apa yang kalau saya boleh rumuskan, dan saya pernah tengok KJ mengendali keadaan krisis ataupun KJ mengendali keadaan yang KJ anggap adalah krisis. Sama ada soal COVID, sama ada soal even your own personal crisis KJ, apabila KJ dituduh atau didakwa di media sosial ada isu yang tentang governance, corruption dan sebagainya, KJ berani berdepan and face the music, sama ada di parlimen ataupun press conference. Mungkin apa yang kalau saya boleh rumuskan, apa yang KJ mahukan adalah sense of seriousness dan juga a show that saya sebagai pemimpin berani face the music. Saya berani face dengan kritikan. Mungkin apa yang dilihat dalam klip singkat bila PMX di luar majlis itu, dia seolah-olah mengatakan bahawa ni not my fault ataupun there's a non-issue, governor will handle it. So saya setuju dengan KJ soal itu. Cuma kalau nak seimbang sikit KJ, saya juga harap dalam keseriusan yang akan dilihat selepas ini dari segi komunikasi dan reaksi, mereka jangan panik dari segi dasar. Yeah, okay. So that's my other point KJ, which is maybe different from yours. Saya harap mereka juga ada keyakinan, kabinet ada keyakinan tentang long term plan mereka. Kalau long term plan mereka berasaskan NIMP untuk memastikan FDI masuk. Kalau long term plan mereka adalah untuk pastikan kualiti ekspor kita bernilai lebih tinggi dengan segala perancangan madani dan juga NIMP dan juga NETR, ekspor tenaga, semua itu, adakah itu sebahagian daripada perancangan mereka ke arah pengukuhan ringgit? Dan stay the course. Sebab saya nak sebut kat PMX dan kabinet, anda tidak ada pilihan raya untuk 3 tahun setengah lagi. Jadi sekarang ni ringgit lemah, tapi if you believe you are on the right path to make it better, then stay the course and don't panic in terms of dasar. Yes, so that's my push. Saya setuju, stay the course, trust the process. Memang tak ada masalah. Sebab kami di KS, banyak benda NIMP, NETA, semua tu kita secara prinsip kita sokong. Cuma sambil kita tunggu proses ni, kena tunjuklah apa benda proses ni, sama ada proses tu tengah jalan ke tidak. So bila dah ada krisis mata wang, I call it crisis sebab ialah the first time dia mencecah 4.8 sejak tahun 90-an. I would say it's a crisis. So sambil kita menunggu NIMP, NETA tu yang akan ambil masa, Syaril, kita tahu bahawa kesan daripada FDI, kesan daripada energy transition, dia tidak akan bantu kita sekarang, dia akan bantu mungkin setahun dua akan datang. Kita trust the process. Okay, kita trust the process, tak ada masalah. Tapi kena tunjuk in the meantime apa yang you buat. Nak mengurus, macam saya kata tadi, sentimen, nak mengurus persepsi, nak mengurus sentimen pelabur ni, patut dah diumumkan sekarang. Sebagai contoh, saya bagi idea kepada kerajaan, bagi sebagai contoh, sovereign roadshow daripada kerajaan. Saya masih lagi ingat dibuat waktu Tun Mahathir, dibuat waktu Pak Lah, dibuat waktu Datuk Seri Najib, di mana Perdana Menteri sendiri akan pergi jumpa dengan fund managers, jumpa dengan analis di the financial centers of the world. Itu boleh minta siapa-siapalah, CIMB buat, CIMB bank kita yang international, ataupun Maybank buat non-deal sovereign roadshow, di mana kerajaan yang diketuai oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan sendiri bersama dengan MK baru, Datuk Seri Amir Hamzah bersama dengan Zafrul and a few other key ministers, go out there. Sebab kita kena mengurus persepsi. Ini sahaja of course tidak akan melihat kepada pengukuhan ringgit, tapi kita kena terima hakikat bahawa antara sebab ringgit kita lemah adalah juga persepsi governance weakness di Malaysia dan sebagainya. Of course, semua ni inherited problems, legacy issues, 1MDB dan sebagainya. Tetapi go out there dan jangan asyik blame game saja. Kata no, we understand those are legacy issues, but now these are the plans. Saya rasa kalau tanya financial center tentang NIMP, tentang NETA dan sebagainya, Malaysia Madani dan sebagainya, they won't know. Sebab asset allocators at the financial centers Malaysia is small, but you have to make sure that dalam keadaan kita ni kecil, we can sell Malaysia as a place where they allocate a bit of the assets, and that's not being done. That's what I would go to cabinet right now and say, okay sir, we have a problem. Kita tak boleh tunggu sehingga trust the process ni selesai. So in the meantime, let's launch a sovereign Malaysia roadshow.